Okey, kali ini soalan berkaitan dengan perkongsian. Okey, soalan maklumat berikut berkaitan dengan perniagaan mewangi yang dijalankan di Bandar Ansted. Ikatan Perjanjian Perkongsian telah meletakkan perkara berikut. Okey, bila soalan perkongsian, dia akan bagi tahu apa dia punya perjanjian antara perkongsi. Satu roman ialah faedah atas modal 5%. Faedah atas ambilan 4% setahun. Gaji bulanan kasturi RM500 sebulan, manakala baiduri adalah RM400. Kalau RM500 sebulan, bermakna kalau setahun ialah RM6,000, manakala baiduri 400 bulan, kalau setahun 4,800. Faedah pinjaman perkongsi 8% setahun. Faedah ni merujuk faedah pinjaman merujuk faedah iaitu pinjaman yang perkongsi yang bagi salah seorang perkongsi yang bagi pinjaman, bukan daripada bank. Yang seterusnya ialah untung dan rugi dibahagi antara kasturi dan baiduri mengikut nisbah 2:3. 2 untuk kasturi, manakala 3 untuk baiduri. Seterusnya ialah imbangan duga oleh perniagaan mewangi pada 30 April 2017. Diberi modal kasturi 50,000, baiduri 100,000, premis kenderaan. Akaun semasa, kasturi berbaki debit, manakala baiduri berbaki kredit. Maksudnya kasturi kalau berbaki debit ni maksudnya dia berhutang dengan perniagaan. Kalau baiduri baki kredit, maksudnya perniagaan berhutang dengan perkongsi baiduri. Seterusnya ialah ambilan. Ambilan kasturi ada 2 kali dia ambil, iaitu pada 1 Mei dan juga 1 November. Yang ni kita kena hati-hati bila ada tarikh ni, kita kena kira berapa bulan dia ambil tu. Nanti kita akan buat pengiraan, so kita kena hati-hatilah. Kalau ada tarikh ni kena hati-hati. Kasturi ambil 18,000 total, baiduri 15,000. Gaji berkongsi kasturi 5,000. Maksudnya kat sini yang dah dibayar kepada kasturi sebanyak 5,000. Yang tadi kita kira kasturi 6,000, baiduri 4,800. So dia baru perniagaan baru bayarkan 5,000 saja. Selebihnya kita akan buat pengiraan. Bank sebelah kredit menunjukkan liability semasa. Liability semasa tunai, debit akaun belum terima, akaun bayar, debit untuk akaun belum terima, kredit akaun belum bayar. Seterusnya peruntukan teragu 430, inventory akhir pinjaman daripada kasturi 10,000, dibuat pada 1 Mei 2016. Kalau 1 Mei dengan 30 April, kalau awak kira memang cukup lah 12 bulan ataupun setahun. Untung bersih sebelum pelarasan. Maksudnya dia soalan ni dia bagi untung bersih. Dia dah bagi untung bersih tapi dia belum buat pelarasan. Maklumat yang seterusnya di sebelah kanan ni maklumat tambahan. Pelarasan perlu diambil kira. Insurans prabayar 1,800. Kita tahu ni aset semasa. Faedah overdraft belum bayar. Dia adalah liability semasa. Peruntukan teragu diselaraskan, maksudnya dia dah kirakan yang baru. Dia 65 ni. Nanti kita buat perbandingan. Faedah atas pinjaman masih belum lagi dijelaskan. Faedah pinjaman ni belum lagi dijelaskan. Kalau kita buat pengiraan faedah pinjaman, persen yang dibagi ialah ikut ikatan tadi 8%. Pinjam, kita pinjam dengan kasturi sebanyak 10,000. Dia pinjam pada 1 Mei. Kita rujuk pinjamannya 1 Mei. Kalau kira 1 Mei hingga 30 April tarikh tutup, cukup setahun. Mei bulan 5, 6 kan, 5
678,910,9. Okey, so cukup, maknanya 8% darab 10,000 dapat RM800 ni, belum lagi dijelaskan. Okey, satu dekat ni lah. Okey, dia tak akan wujud dekat liability semasa, sebab kes ni lah faedah pinjaman ni dia merujuk kepada pinjaman berkongsi. Okey, pinjaman berkongsi. Okey, soalan dia menghitung untung bersih selepas mengambil kira pelarasan. Okey, bila soalan ni kita kena buat untung bersih, lepas tu kita kena buat pelarasan, apa yang kena tambah, apa yang kena tolak. Okey, biasa kamu akan pakai journal. Okey, kita akan buat soalan A ni. Okey, soalan A. Okey, perniagaan mewangi. Perniagaan mewangi. Okey, penyata menghitung untung bersih. Okey, kita buat penyata lah. Penyata menghitung untung bersih. Okey, okey. So yang pertamanya ialah kita kena letak dulu untung bersih. Okey, untung bersih. Okey, untung bersih yang dekat imbangan duga tu 42840. Okey, kita pakai dua lajur je. Okey, dia format dia senang je, apa yang kena tambah, apa yang kena tolak, tu je. Okey, so kita check dulu apa yang kena tambah dan apa yang kena tolak. Okey, insurans berbayar. Okey, insurans berbayar ni adalah dia mengurangkan belanja. Okey, dia akan mengurangkan belanja. Okey, dia akan mengurangkan belanja. Okey, dalam masa sama dia akan menambahkan untung bersih. Okey, okey, faedah overdraft belum bayar. Okey, okey, ini menambahkan pula mengurangkan belanja. Okey, minta maaf tadi, insurans berbayar mengurangkan belanja dan menambahkan untung bersih. Okey, sebab kita dah terbayar lebih kan. Okey, so menambahkan untung bersih. Faedah atau overdraft, okey, okey, belum bayar ni, kes ni tak bayar lagi, so dia menambahkan belanja. Okey, okey, dia akan mengurangkan untung bersih. Okey, peruntukan terlagu, yang ni kita kena hati-hati. 625. Okey, kalau kita tengok dekat peruntukan terlagu yang dekat imbangan duga ada 420. Okey, ni 625. Okey, 625 ni tolak 420. Okey, 625 tolak 420 dapat 205 kan. 625 tolak 420. Okey, 205. Okey, 205 ni yang baru 625, yang lama 420. Bila berlaku penambahan, okey, yang besar maksudnya yang baru tu lebih besar. Okey, so kalau berlaku penambahan, so dia akan letak dekat belanja. Okey, so belanja ni akan bertambah. Okey, menambahkan belanja. Okey, so dia akan mengurangkan untung bersih. Okey, seterusnya ialah faedah atas pinjaman. Masih belum dijelaskan. Kita tahu dia walaupun pinjaman tu melibatkan pengkongsi, okey, tetap diletak dekat belanja biasalah. Okey, pinjaman. Kalau pinjaman bank, pinjaman pengkongsi tetap diletakkan di bahagian belanja. Okey, belanja biasa. Okey, bukan di pengasingan atau rugi. So RM800 ni, okey, dia akan menambahkan belanja dan mengurangkan untung bersih. Okey, so kita dapat tahulah apa yang kita nak tambah, apa yang kena tolakkan. Okey, so kat sini kena tambah ialah, okey, tambahkan. Okey, kamu boleh letak simbol ataupun nak tulis. Okey, nak tulis, saya letak simbol je lah. Tambah yang tadi ialah insurance. Okey, insurance. Okey, okey, so 1,800. Okey, okey, 1
Lain pada tu yang kena tambah ialah satu saja. Okay, 1800 Pak 2840 tambahkan 1800. Okey, kita dapat 44640. Okey, 44640. Okey, selanjutnya bahagian tolak. Okey, kena tolakkan. Okey, semuanya lah yang bahagian tolak tadi yang berdekat peralasan tu. Faedah overdraft okey, RM590. okey, per rute kaunter ragu tadi kita dah kira, iaitu berlakunya penambahan hutang ragu. Penambahan hutang ragu. okey, nak tunjukkan tak apa, tak tunjuk tak apa. 625 tolak dengan 420. okey, kita dapat 205. Seterusnya ialah faedah atas pinjaman. okey, faedah atas pinjaman. okey, kita dah kira tadi RM800. okey, RM800. okey, itu saja yang ada. So kita kena kira lah. okey, 590 205 RM800 1595 1595. okey, kena tolakkan dengan 44640. okey, 43045. okey, so yang ni adalah untung bersih. okey, untung bersih. okey, okey, so yang mana untung bersih lah. okey, atau nak tulis untung bersih selepas peralasan. okey, okey, so dah selesai bahagian sini. okey, awak dah menjawab soalan A. inilah cara dia. okey, kalau nak kira, kena tahulah apa yang kena tambah, apa yang kena tolak. okey, so kita tengok kena punya kesan dia. okey, kesan dekat belanja, kesan dekat hasil. okey, ni soalan ni lebih kepada banyak belanja. okey, kalau hasil pun kena hati-hati. okey, okey, soalan yang kedua ialah menyediakan penyata pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir 30 April. okey, kita akan gunakan journal juga. okey, kalau exam kita pakai journal. okey, so kita buat soalan B. okey, untuk buat soalan ni kena ni lah, kita kena tahu dulu apa format dia, apa yang kena tambah dan juga apa yang kena tolakkan. okey, so saya kat sini okey, sebelah kiri ni. okey, nama soalan B. okey, soalan B ialah okey, perniagaan mewangi. okey, penyata pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir 30 April 2017. okey, kini kita terpaksa ni lah kecil sikit, singkatkan sikit. okey, so apakah format untuk penyata pengasingan untung rugi? okey, yang pertama ialah kena ada untung bersih. okey, so dapat untung bersih kita kena tambahkan dengan faedah atas ambilan. okey, dapat nilai dia. okey, okey, lepas tu kita kena tambah tolakkan. okey, faedah atas modal. okey, seterusnya ialah gaji kan. okey, gaji
gaji berkongsi. Okey, kalau ada bonus allowance, okey, kalau ada, tapi kita dah baca tadi tak ada. Okey, so tak ada, so kita abaikan je lah. Okey, so kita buat draft format ni melalui bacaan pertama tu, awak dah boleh kena pasti. Okey, apa yang kena tambah, apa yang kena tolak. Okey, so dia benarnya kita kena ingat format lah. Okey, kena rujuk nota, kena ingat format. Okey, so ada satu video saya buat format dia kan, nanti boleh rujuk. Okey, bila dah buat benda ni, kita masukkan berapa untung bersih yang baru. Okey, untung bersih yang baru. Okey, daripada ni kan, ambil saja untung bersih yang kamu dapat ni, kamu ambil yang 43045. Okey, 43045. Okey, kalau exam pun macam tu, kena ambil nilai yang kamu dapat. Okey, bawa saja ke sini nilai dia 43045. Okey, faedah atas ambilan. Okey, kita baca tadi faedah atas ambilan ialah 4% setahun. Okey, kita rujuk ambilan kasturi dekat imbangan duga ni. Okey, 1 Mei 2016. Kalau awak kira 1 Mei sehingga 30 April, okey, setahun cukup. Okey, Mei, bulan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Okey, so cukup. Okey, kalau ni dah tak perlu ni lah, terus darab persen je. Okey, 4%. Okey, 4% kat sini 4% darabkan dengan RM8,000. Okey, 4% darab RM8,000. Okey, 8,000 darab dengan persen. Okey, 320. Okey, seterusnya ialah yang 1 November ni. Okey, kena kira berapa bulan. Okey, November, bulan 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 bulan. Okey, so 6/12 darab dengan 4%, darabkan dengan 10,000. Okey, so 10,000 darab dengan 4%, darabkan 6/12. Okey, RM200. Okey, untuk kasturi ada dua lah, RM200 dengan 320. Okey, 800. Okey, so kita dapat 520. Okey, 520. Okey, manakala untuk Baiduri, okey, Baiduri persen tetap sama, 4%. Okey, so dia pinjam pada 1 Februari. Okey, 1 Februari dia untuk sampai bulan April, Februari, Mac, April, so 3 bulan. Okey, 3/12 darabkan dengan 15,000. Okey, 4% dah. Okey, kita darab 15,000 darab dengan 0.04 darabkan dengan 3/12. Okey, 150. Okey, 150. Okey, so inilah faedah pinjaman ni, kena rekodkan sekali untuk kat sini dekat dia punya pengasingan atau rugi 320. Terus inilah 520 tambahkan 150. Okey, 520 tambah 150, 670. Okey, kita tolak, tambahkan. Okey, 430 45 tambahkan dengan 670, 43715. Okey, selesai bahagian ni. Okey, seterusnya ialah faedah atas modal. Okey, faedah atas modal dia minta perjanjian tu 5% setahun. So 5% ni kena kira lah berdasarkan modal dia bagi. 5% kita tengok modal tu kasturi 5% darab 50,000. 0.05 darab 50,000, 2,500. Manakala untuk Baiduri 100,000. 100,000 darab 5%.
Okey, darab 5%. Okey, RM5,000. RM5,000. Okey. So yang ni kena letakkan dekat ni faedah tamawudah ni. Okey. 2,500 tambahkan dengan 5,000. So kita dapat RM7,500. Okey. Seterusnya ialah gaji berkongsi. Okey, gaji berkongsi ni kita rujuk berapa gaji yang sepatutnya diterima lah. Okey, daripada ikatan perjanjian ni 6,000 dengan 4,800. Okey, 6,000 tambahkan dengan 4,800. Okey. Okey, so 6,000 tambah 4,800, 10,800. Okey, yang 5,000 yang dekat imbangan duga ni, okey, yang ni kes dah bayar ni, nanti kita buat perbandingan dekat akaun semasa. Okey, akaun semasa nanti kita buat perbandingan. Okey, yang kita dekat pengasingan duga ni, kita kena rekod berapa yang patut diterima. Okey, berapa gaji yang sepatutnya dibayar. Okey. Okey, so total kan 18,300. Okey, 18,300. Okey, so kena tolakkan lah. Tolakkan. Okey, 43,715, 25,415, 25. Okey, 25,415 ni kita kena agihkan kepada dua perkongsi, iaitu ni lah, dua Kasturi dan juga Baiduri. Okey, so kita tulis akaun semasa Kasturi, akaun semasa Baiduri. Okey, so ikut perjanjian tu 2:3. So 2 untuk, okey, 2 untuk Kasturi, 3 untuk Baiduri. Okey, so kena darabkan berapa nilai yang kita dapat tadi, 25,415, 25,415. Okey. Okey, 25,415 darabkan dengan 2/5. Okey, 10166. Okey, 10166. Okey, 3/5 darabkan dengan 25,415, 15249. Okey. Okey, bila dah dapat dua nilai ni, so totalkan balik 10166 tambah 15249. Okey, 25145. So kita dapat balik 25145, 25415. So bila tolakkan dapat balik kosong. Okey, so tu cara dia. Okey, so inilah. Okey, ni kaedah dia untuk kita nak jawab untuk pengasingan untung rugi. Okey, kita dah selesai soalan untuk B.